memberi teguran. Terima kasih. Okey. Okey. Sebenarnya cikgu nak minta kamu faham bahawa bab ini berkaitan dengan BMA dan juga Malayan Union. Okey. Baik. Sebenarnya begini, kalau kita lihat BMA ni adalah pemerintahan tentera British yang sementara saja selepas negara kita ditinggalkan oleh Jepun. Jepun duduk di Malaysia, Jepun memerintah Malaysia daripada tahun 1941 hingga 1945. Memerintah di tanah Melayu 1941 hingga 1945. Kemudian apabila kekalahan Jepun dan Jepun menyerah kalah pada tahun 1945 tu, bila Jepun jajah kita ada darurat kan? Tidak. Darurat tu tidak diisytiharkan darurat pada tahun 1948. Bab seterusnya. Nanti kita akan bincangkan benda tu ya. Christian, bagus. Okey. So sebenarnya selepas tamat sahaja Jepun kalah, ada kekosongan untuk 2 minggu ataupun 14 hari. 14 hari itulah di mana komunis komunis telah memerintah negara kita dengan dia masuk pejabat-pejabat kerajaan dan juga telah memerintah negara kita dengan kejam. Dengan begitu, dengan ada rusuhan, dengan ada pembunuhan dan pelbagai lagi. Selepas 14 hari itu barulah BMA iaitu British Military Administration datang. Dan kedatangan tentera British ini adalah untuk dua perkara, iaitu nak mengembalikan kestabilan dan keamanan negara kita sebab masa tu dah porak-poranda. Sebab berlaku banyak kes jenayah, keganasan, kongsi gelap, kemudian ada rusuhan kaum, ketegangan kaum. Itu yang kita risaukan. Kemudian daripada situ juga satu lagi, selain daripada untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan, BMA juga bertujuan untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap British, di mana BMA ingin supaya rakyat masih percaya kepada British untuk British memerintah tanah Melayu semula. Jadi kebetulan pada waktu itu rakyat sedang mengalami kesukaran hidup dengan barang makanan yang mahal, macam kita bincangkan pada minggu lepas. Barang-barang ni ya Allah mahal. Beras daripada 6 sen menjadi RM75 per kati. Garam daripada 15 sen menjadi RM28. Ya Allah, mahal sangat. Mahal sangat. Jadi pada waktu itu memang bukan masalah mereka letak harga barang, tetapi harga barang sikit tapi permintaan tinggi menyebabkan harga barang tu jadi mahal. Nasib baik kita, walaupun kita sekarang ni dalam PKP dan darurat, tidaklah harga barang tu sampai macam ni. Tapi kalau kita ingat kalau kita berterusan PKP macam ni dan juga berterusan darurat, ada kemungkinan harga barang akan naik. Sebab barang menjadi semakin sedikit. Barang menjadi semakin sedikit, permintaan orang ramai makin banyak, menyebabkan harga barang naik. So kena hati-hati ya. Itu dipanggil inflasi. Okey, baik, ada soalan. Apa motif Jepun buat macam ni? Sebenarnya bukan Jepun yang buat macam ni sebenarnya. Bukan masalah Jepun. Tetapi ianya adalah ekonomi. Sistem ekonomi memang secara semula jadinya begitu. Kalau barang tu sedikit, contohnya barang tu 5. Contohlah contohnya cikgu nak jual phone ni. Phone ni ada 5 unit sahaja. Nak jual kepada kamu semua 30 orang. Cikgu buka kepada harga 1,000 orang. 1,000 orang pula. Cikgu buka kepada harga RM1,000. Kalau cikgu bagi RM1,000, mungkin pelajar daripada 30 orang ini 20 orang yang nak. Tapi cikgu ada 5 unit saja. Jadi cikgu akan naikkan lagi kepada 1,500. Daripada 20 orang yang berminat tadi, mungkin tinggal 10 orang yang minat, 1,500. Tapi tetap tak cukup. 5 unit saja tapi yang minta 10. Nampak tak? Jadi cikgu akan naikkan harga lagi kepada RM2,000. Cikgu betul-betul jual ke ni? Sabarlah, ini contoh pandai. Baik. Sorry. Cikgu nak order satu. Sabar. Kau ingat apa? Main order ikat tepi je. Baik. Kemudian daripada ni cikgu naikkan kepada 2,500. Daripada 10 orang tadi, barulah jadi 5 orang saja yang nak beli. So 5 orang yang nak beli dan ini ada 5 unit saja. Jadi ngam.
Jadi harga dia berapa? 2,500. Itu memang ekonomi. Kalau kamu belajar ekonomi, ini memang satu sistem yang memang untuk memenuhi permintaan, okey, penawaran ataupun supply kena sama dengan permintaan. Kalau tak sama, harga barang tu akan dinaikkan supaya bagi sama dengan permintaan. Macam itulah juga. Ya betul. Bukan suka-suka je pun letak harga, bukan. Ini bergantung kepada permintaan. Jadi itu sebenarnya. Ya. Ya, betul. Itu sebenarnya lah. Jadi kalau kita lihat, inilah yang berlaku inflasi semasa selepas saja Jepun meninggalkan tanah Melayu ya. Nasib baik tak berlaku pada kita. Kalau tidak, sukar untuk kita hidup ya. So, selepas sahaja BMA, maka kita lihat bermulalah gagasan Malayan Union, iaitu cadangan untuk menubuhkan satu bentuk pentadbiran yang dipanggil Malayan Union. Malayan Union. Baik. Kita akan lihat. Semua dah sedia kita nak lihat. Malayan Union apa? Baik. Malayan Union diperkenalkan di tanah Melayu bagi menggantikan BMA. Ingat Malayan Union ni tujuan dia nak gantikan BMA tadi. Jadi British berhasrat dengan Malayan Union ni diharapkan akan licinkan pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi, dan juga mengukuhkan pertahanan dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Baik, kalau tak silap cikgu, kita dah sampai sini ke minggu lepas? Diana dan Nurin, mungkin boleh maklumkan cikgu, kita dah masuk sini ke belum? Iaitu berkaitan dengan jus soli. Tak lagi Dah Okey, dah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Azrina, Diana. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahawa ramai yang mengikuti kelas cikgu. Terima kasih banyak. So diperkenalkan, kita buat briefing saja tentang yang ini sebab minggu lepas kita dah bincangkan. Baik. Malayan Union ini dengan rancangan-rancangan mereka iaitu rancangan Malayan Union telah dibentangkan di Parlimen British dengan kewarganegaraan jus soli. Apa itu jus soli? Iaitu kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Maksudnya kalau sesiapa yang lahir di tanah Melayu, dia automatik jadi rakyat Malayan Union. Automatik. Tak kira lah Melayu, Cina atau India. Jus apple ke jus oren ikut kau lah kan. Dan pentadbiran Melayu ini macam mana? Sewaktu ini British telah menggabungkan semua negeri-negeri yang kita kenali dulu, seperti negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, dan juga negeri-negeri selat kecuali Singapura, semuanya disatukan menjadi satu pentadbiran iaitu Malayan Union. Apa jadi pada Singapura? Singapura jadi pelabuhan bebas sahaja. Ya betul. Nama tanah Melayu pada waktu itu adalah namanya Malayan Union. Nama tanah Melayu itu dipanggil Malayan Union. Ya betul. So Malayan Union diketuai oleh Gubernur British yang dilantik oleh Raja England. Dan ada dua majlis yang melakukan pentadbiran, Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union. Bagaimana dengan Sultan? Nasib Sultan agak membimbangkan kerana pada waktu Malayan Union ini Sultan dah tak ada kuasa. Sultan hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja yang bincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu saja. Walaupun kalau kita perhatikan walaupun pada waktu itu adanya seperti Sultan Selangor ke, Sultan Kedah ke, Sultan Perak ke kan. Dia orang ni semua dah tak jadi sultan negeri-negeri itu. Semua jadi ahli majlis raja-raja Melayu sahaja. Tapi siapa yang memerintah negeri-negeri itu? Negeri-negeri itu akan diperintah oleh Pesuruhjaya Negeri, iaitu pegawai British. Bayangkan, negeri-negeri diperintah oleh pegawai British dengan jawatan Pesuruhjaya Negeri. Jadi itu yang membimbangkan. Raja dah tak ada kuasa, habis. Kemudian kewarganegaraan melalui prinsip jus soli pula. Kemudian berlaku juga
kewarganegaraan yang terbuka kepada seluruh rakyat yang ada di Melayu Union untuk menjadi warga negara. Jadi itu yang betul. Ya, betul. Waktu itu memang orang kata apa, macam tak ada sultan lah. Jadi sebab itu kita lihat pembentukan Melayu Union ini merupakan usaha penjajah untuk menakluki negara kita. Menakluki tanah air kita. Jadi bayangkan Melayu Union telah ubah status tanah Melayu. Dulu kita negeri naungan. Negeri naungan ni maknanya negeri di bawah perlindungan British. Tapi sekarang menjadi, di waktu Melayu Union menjadi negeri tanah jajahan. Maknanya apa? British. Tanah Melayu telah menjadi negeri yang dijajah oleh British. Nampak? Dulu beri perlindungannya, sekarang jadi negeri jajahan. Sebab itu Melayu Union sangat-sangat ditentang oleh orang Melayu dan raja-raja Melayu. Itu sebenarnya. Boleh faham Setakat ni boleh faham Okey, clear Boleh. Terbaik boh. Terbaik. Okey. Baik. Sekarang kita nak tengok macam mana bermulanya. Ya, of course. Kalau naungan, kamu melindungi negeri sahaja. Melindungi sahaja tapi tidak memerintah. Itu melindungi. Naungan tu melindungi. Tapi kalau jajahan, kamu take over negeri. Kan lebih teruk, kan? Negeri jajahan bermakna kamu take over negara ini. Jadi kan lebih teruk. Bila take over, maknanya apa? Pemerintahan semua akan diambil alih oleh British. Ya. Bukan masalah pandang rendah, tapi negara kita hilang kedaulatan. Ya. Tanah Melayu telah menjadi milik British. Bukan milik kita lagi. Kalau naungan, kita masih milik negara kita lagi. Milik kita lagi. Cuma kita dilindungi oleh British. Itu beza naungan dengan jajahan. Lepas tu cikgu, Ya. Kalau tanah Melayu jadi sepenuhnya jadi British punya, Ya. apakah peranan sultan atau raja pada masa yang sama? Okey, peranan sultan pada waktu itu hanyalah menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu. Dari satu Majlis Raja-Raja Melayu di mana mereka akan bincangkan tentang apa tahu? Tentang adat istiadat Melayu, tentang agama Islam. Itu sahaja. Pentadbiran tak ada. Pentadbiran bukan lagi kuasa mereka. Means raja-raja hilang kuasa. Raja-raja hilang kuasa. Jadi bermakna bila raja hilang kuasa, bermakna British telah totally menjajah negara kita. Itu sebenarnya. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Okey. Amboi Diana ayat kan. Okey. Macam-macam korang ni kan. Cukuplah dengan menaungi hati Cukuplah dengan menaungi hati. Kan. Apa? Ayatnya apa? Hatiku dijajah olehmu. Tidak, memang tidak. Alright, seterusnya. Okey. Kita lihat bagaimana kita nak tahu bahawa sebenarnya apabila British dia nak menukarkan BMA kepada Malayan Union, British perlu dapatkan persetujuan daripada sultan-sultan. Dia bukan boleh main ambil menukar aja. Dia perlu minta persetujuan daripada sultan untuk menubuhkan Malayan Union. Jom kita tengok. Di sini kita akan lihat British telah melantik Sir Harold MacMichael. Ingat nama dia betul-betul. Sir Harold MacMichael. Ingat betul-betul. Okey. Sir Harold MacMichael dilantik untuk mendapatkan tanda tangan sultan. So, bagi memastikan misi ini disempurnakan dengan baik, pada mulanya British menghantar H.C. Whelan, iaitu Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam Malaya, untuk membuka jalan. Merintis jalan ni maknanya membuka jalan, membuka jalan untuk menghadap raja-raja Melayu. Dan meninjau, maknanya survey, survey sokongan raja-raja Melayu terhadap British. Maknanya British telah hantar H.C. Whelan untuk pergi review kepada sultan-sultan tu. Adakah diorang ni menyokong British atau tidak? Jadi
British gunakan H.C. William dulu. Okey. Dan apabila kalau kita lihat H.C. William merintis jalan menghadap Raja-Raja Melayu, iaitu William menjalankan tugasnya dari 8 September 1945 hingga 29 September 1945. Okey, lebih kurang dalam 2 minggu lah. Dalam 2 minggu dia buat kerja. Sultan pertama yang ditemui oleh Sultan ialah Sultan Johor. Dia jumpa dulu Sultan Johor. Okey, kemudian William kemudiannya berkunjung ke Selangor untuk menghadap Sultan Selangor pula, iaitu Sultan Hishamuddin. Sultan Hishamuddin Alam Shah. Kemudian rombongan William itu selepas Johor, selepas Selangor, William seterusnya menghadap Sultan Kedah. Kemudian beliau menemui Said Hussein, iaitu Setiausaha Kerajaan Perlis, dan menghadap Raja Perlis. Maknanya pada Johor, Selangor, kemudian pergi ke Kedah, kemudian pergi ke Perlis. Kemudian daripada situ William bergerak ke Perak menghadap Sultan Perak. Kemudian beliau menghadap yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, dan pada 28 September beliau menghadap Sultan Pahang. Seterusnya, William menemui Datuk Jaya Perkasa Cik Dah Omar Mahmud, Menteri Besar Terengganu, sebelum menemui Sultan Ali, iaitu Sultan Terengganu. Dan akhir sekali William ke Kelantan menghadap Sultan Kelantan. Kamu jangan risau tentang susunan siapa yang William jumpa. Yang penting kita nak cerita William menjalankan tugas dia dengan apa? Pergi jumpa Sultan tu satu-satu tau. Daripada situ beliau membuat satu laporan. Beliau dia kata apa? Okey, mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa Raja-Raja Melayu akan menyokong British dengan menandatangani perjanjian Union. Maknanya William kata apa? Saya rasa memang Raja-Raja Melayu akan confirm akan menyokong British dan menyokong Malaysian Union. Dan pada setiap pertemuan dengan Sultan tu, William berusaha memastikan sokongan Raja-Raja Melayu untuk menandatangani perjanjian. Dengan ini, misi William telah memudahkan tugas McMichael. Nampak? Strategi British mula-mula hantar H.C. William dulu untuk review dulu. Tanya Sultan-Sultan ni, okey ke tak? Tanya Sultan-Sultan dulu, adakah korang ni sokong British ke tidak? Dia tanya dulu. Bagus Tetapi kita tengok Sir Harold McMichael pula. Mana orang dia? Ni orang dia. Jom kita tengok apa yang dia buat. Baik. Sir Harold McMichael pada 11 Oktober 1945 tiba di Port Swettenham, Selangor. Sekarang ni Port Swettenham dipanggil sebagai apa? Siapa tahu Port Swettenham di Selangor ni sekarang dipanggil apa? Siapa tahu? Betul, Nafi Iman. Yes, sebenarnya Port Swettenham sekarang ini dipanggil Pelabuhan Kelang. Port Kelang tu, Pelabuhan Kelang tu dulu dipanggil Port Swettenham. Apa Port Dickson pula? Port Dickson jauh gila dekat Negeri Sembilan tu. Bukan Port Dickson Baik, iaitu Port Kelang. So, Harold McMichael tiba di Port Swettenham itu dengan menaiki kapal Royalist. Beliau ditemani oleh A.T. Newbold sebagai jurubahasa. A.T. Newbold ni maknanya jurubahasa bagi translatekan bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris semua itulah. Jadi cara sama je. Port Klang ataupun Pelabuhan Klang sama je. Sama je. Baik. So kalau kita lihat di sini, cara yang dirintis oleh William ternyata tidak menepati harapan wakil kerajaan British iaitu McMichael. Sebab McMichael rupanya tetap menerima tantangan daripada Raja-Raja Melayu. Nama dia orang mesti sebab orang Melayu suka. Bukan. Bukan sebab pelabuhan itu kenapa diletakkan nama Port Swettenham, bukan kerana orang Melayu suka pada Port Swettenham tu. Swettenham tu sebenarnya adalah merujuk kepada Residen Jeneral Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang pertama, iaitu nama dia Frank Swettenham. Dan sebagai menghargai jasa Frank Swettenham tu, maka diletakkan nama Port Swettenham. Tapi itu pun tak lama, sampai apabila kemerdekaan, kalau tak salah cikgu, sehingga tahun-tahun 1963 apabila bertukar menjadi Malaysia, maka Port Swettenham itu ditukar semula kepada Port Klang. Port Klang sebenarnya. Baik.
So kita lihat McMichael menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Nampak tak? Dia guna macam-macam teknik. Dalam tempoh 2 bulan 2 bulan je, beliau berjaya mendapatkan tanda tangan persetujuan 9 orang Raja-Raja Melayu. Wow, macam mana dia buat? Okey, bukan senang nak dapat tanda tangan Raja-Raja Melayu untuk menyokong Malayan Union. Maknanya apa? Mendapatkan tanda tangan untuk apa? Untuk bagi kami perintah, kami British memerintah tanah Melayu dan kamu semua hilang kuasa. Ingat senang ke? Nampak tak? Minta depan-depan tu. Jom kita lihat So kita lihat McMichael mula-mula membuat kunjungan ke negeri Melayu untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Memang. So pada 18 Oktober 1945, mula-mula beliau menghadap Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim. Mula-mula Sultan Ibrahim pun akhirnya menurunkan tanda tangan baginda. Tanda tangan baginda. Ingat pada waktu ini Sultan-Sultan tak tahu apa yang akan berlaku dalam Malayan Union. Tak tahu. Okey, dia tak tahu. Jadi kamu jangan salahkan Sultan-Sultan dia tak tahu. Okey, dia just kata Malayan Union akan dibentuk oleh British untuk apa? Untuk menjalankan melicinkan pentadbiran. Okey, so dia guna ayat-ayat yang mungkin dia manipulasi. Okey, dia manipulasi sehingga kan Sultan kata apa? Okey, bagus ni. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya Harold McMichael tak bagi tahu terus terang sebenarnya Malayan Union nak take over tanah Melayu. Itu yang Sultan-Sultan banyak tak tahu. Jadi jangan salahkan Sultan Bermakna Sir Harold McMichael ni sebenarnya dia tak betul-betul jujur tentang kewujudan Malayan Union ni, tujuan Malayan Union ni sebenarnya. Jom kita tengok. Okey, kemudian selepas Sultan Johor, McMichael menghadap Sultan Selangor, iaitu Sultan Hishamuddin Alam Shah. Baginda pun juga menurunkan tanda tangan pada 24 Oktober. Dalam tempoh 4 hari 20 hingga 24, daripada Johor ke Selangor. Bayangkan itu. Kemudian pada 31 Oktober 1945, McMichael menghadap Sultan Abu Bakar, iaitu Sultan Pahang, dan baginda, nampak ayat dia, baginda terpaksa menurunkan tanda tangan. Terpaksa kerana apa? Kerana diugut dan dipaksa. Kerana diugut dan dipaksa. Tak perlu. Kamu just faham dia punya flow tu je. Bermula dengan Sultan Johor, kemudian Sultan Selangor, kemudian Sultan Pahang. Bayangkan ikut susunan tu je. Tarikh-tarikh tu tak perlu. Kemudian kita lihat McMichael pula seterusnya menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, iaitu Tuanku Abdul Rahman, Ibni Almarhum Tuanku Muhammad dan 4 orang undang. Dan pada 14 November 1945, again, baginda terpaksa menurunkan tanda tangan setelah didesak oleh McMichael. Didesak. Walaupun pada mulanya baginda enggan berbuat demikian. Nampak tak? Betapa kita, kalau kita jumpa raja, nak cakap pun kita segan, takut. Nak kita siap bercakap lagi, ampun tuanku. Itu kita. Tapi British siap desak lagi, siap ugut lagi. Kurang ajar, nampak? Nampak kurang ajar. Punya kita sanjung raja, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, kita punyalah sanjung kan. Tapi British kurang ajarnya, boleh ugut, boleh desak sultan-sultan kita. Apa kes? Kan? Ini kalau jumpa ni, kan? Ni kalau jumpa McMichael tepi jalan ni, memang lempang-lempang je ni. Memang lempang je ni. Kan? Ringan je kan? Geram je. British guna desakan je ni. Ya, betul. Kalau kita lihat McMichael menghadap Sultan Perak, iaitu Sultan Abdul Aziz Al-Mutasim Billah Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa. So kita lihat baginda cuba, Sultan Perak dia bijak sikit. Dia kata apa? Baginda cuba lengah-lengahkan masa lah. Lengah-lengahkan masa untuk menandatangani perjanjian tu. Namun begitu, bila lengah-lengahkan masa pun terpaksa juga akhirnya terpaksa juga turunkan tanda tangan pada 22 November, terpaksa juga. Kemudian daripada McMichael pergi ke Perak, kemudian McMichael teruskan perjalanan pergi ke mana? Pergi ke Kedah.
Daripada Kedah tu beliau menghadap Sultan Badli Shah ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Dan dalam pertemuan ini, okey, Sultan Kedah dia hebat sikit. Kalau kita lihat berlaku perdebatan, debate antara kedua-dua pihak. Masing-masing debate. Okey, perdebatan ini. Dan akhirnya baginda bertegas, tak mahu enggan menandatangani perjanjian Melayu. Walau bagaimanapun, pada 2 Disember 1945, Mike Michael sekali lagi berjaya mendapatkan tanda tangan beliau. Dengan cara apa? Mungkin desakan dan ugutan. Nampak tak? Dah sampai tak mahu, tapi akhirnya Mike Michael dapat juga tanda tangan tu ya. Kemudian daripada situ kita lihat, okey, daripada Kedah, okey, Mike Michael naik pergi ke Perlis, jumpa Raja Perlis iaitu Tuanku Said Putra Jamul Lail. Dan Raja Perlis telah menurunkan tanda tangan setelah didesak lagi oleh Mike Michael. Nampak tak? Main desakan ugutan je Mike Michael ni. Jadi ini yang kita kata cukup tak puas hati dan cukup tak betul cara ini ya. Dan kita lihat pada 15 Disember 1945, Mike Michael menghadap pula Sultan Kelantan, Sultan Ibrahim. Jadi beliau ugut. Ini nampak jelas Mike Michael mengugut untuk tidak mengiktiraf raja-raja Melayu yang enggan menurunkan tanda tangan. Tak nak iktiraf raja Melayu ya. Tak nak iktiraf Raja Kelantan. Kalau Raja Kelantan, Sultan Kelantan tak mahu sign. Nampak tak? Jadi baginda Sultan terpaksa beralah dan bersetuju menandatangani perjanjian. Nampak Kemudian akhirnya Mike Michael kemudiannya menghadap Sultan Terengganu iaitu Sultan Ismail Nasiruddin, dan pada mulanya juga baginda enggan menandatangani dokumen tersebut. Okey, kerana perjanjian ini bertentangan dengan undang-undang tubuh negeri Terengganu. Nampak bijak lagi Sultan Ismail ni. Dia kata apa? Oh, tak boleh ni. Mana boleh negeri ini diserahkan kepada kuasa asing, dan ini termaktub dalam undang-undang tubuh negeri ini, iaitu undang-undang bagi diri Terengganu, iaitu namanya apa? Ittiqanil muluk bita'dil il-suluk. Betul tak Nurin? Kan? Kan? Ittiqanil muluk bita'dil il-suluk. Itulah dia undang-undang Betul cikgu. bagi diri kerajaan. Bila masa pula lah kan Nurin suara besar ni. Baik. Okey. 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 Ya Allah. Ya, Nurin punya suara Nurin punya suara. Betul cikgu. Ui, risau. Kan? Lain macam. Cikgu mana ada? Tak tahu. Okey, tahu. Nurin handsome je, suara okey dia. Ya, okey baik. Aku handsome mesti. Cikgu. Ya. Nurin kata dia nak masuk sekolah lelaki tu. Kau kenapa, Fik? Betul Nurin- tak cikgu? Nurin nak Saya masuk terus- high school ke? Dia kata dia nak Tak masuk mau sekolah high Afif. school. Dah. Cukup. Tak payah. Okey. Jamil. Nurin memang lawa. Okey, Nurin memang lawa. Okey, baik. Okey, namun begitu, okey. Baginda akhirnya menurunkan tanda tangan pada 21 Disember 1945. Jadi, kita lihat kesimpulannya apa tahu? Bahawa Willen dan Mike Michael kedua-dua ini berjaya menyelesaikan misi mereka kerana mereka menggunakan dua perkara, iaitu desakan dan paksaan untuk dapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Dan cara yang digunakan oleh kedua-dua pegawai British ini tidak dipersetujui, dan ini telah menimbulkan reaksi penentangan daripada pelbagai pihak. Jadi kesannya Raja-Raja Melayu telah membantah perjanjian Malayan Union. Nampak tak? Okey, ingat dua, Willen dan juga Mike Michael, okey, berjaya mendapatkan semua tanda tangan itu melalui dua cara, desakan dan juga paksaan. Mendesak dan memaksa. Jadi inilah yang sangat-sangat tidak dipersetujui oleh Raja-Raja Melayu dan juga orang-orang Melayu. Jadi itu sebenarnya. Baik. Apa pendapat kamu
Okey, tolong tuliskan dalam grup chat apa pendapat kamu tentang strategi dan cara-cara yang digunakan oleh Harold McMichael dan juga H.C. Wheeler ni. Kamu rasa adakah mereka ini bijak atau adakah mereka ini apa pendapat kamu? Adakah ianya bagus? Adakah ianya kamu rasa sangat tak bagus atau kurang ajar ke atau macam mana? Cuba berikan pendapat dalam grup chat. Kamu rasa macam mana? Sangat tak setuju, betul? Saya rasa nak tendang-tendang je biar mati 2 kali. Okey, bagus. Zain kata tak bagus. Okey, bagus. Betul. Betul yang Taufu. Cuba kalau kena kat negara dia orang. Betul? Betul, Azrina. Betul. Kurang ajar sangat dia orang ni. Okey. Tak ada adab. Betul. Okey. Dan bersetuju. Betul, tak bersetuju. Astagfirullah. Okey. Itu sebenarnya. So kesimpulannya sebenarnya kesimpulannya kalau diorang British nak tubuhkan Malayan Union sekalipun, sebenarnya tidak ada masalah. Just minta baik-baik. Dan kalau perlu, kalau katakan tak setuju, boleh adjust lagi kan. Tak perlu nak desak, tak perlu nak paksa. Betul? Jadi itu sebenarnya. Macam tu juga macam korang. Kan? Kalau agak-agak jap. Off record. Kalau agak-agak suka pada seseorang, tak perlulah sampai nak jajah hati dia. Tak off lagi tu cikgu. Dah off dah. Pause. Oh, okey. Tak perlu nak desak, tak perlu nak ni. Dia naungi saja. Cukup dengan bernaung saja. Tak perlu nak jajah hati orang, tak perlu nak paksa-paksa ya. Mendesak jangan. Okey. Itu kesimpulannya. Okey. Baik. Baik. Okey. Baik. Kita teruskan. Cukup. Buaya besar. Okey. Okey. Sebenarnya ada cara lain. Okey. Cara lainnya apa? Mudah saja. Jadikan diri anda, banyak kali cikgu cakap jadikan diri anda magnet. Jadi bila anda jadi magnet, anda tak perlu mengejar orang yang mengejar anda. Dah. Kan senang kerja. Okey. Baik. Okey, kita teruskan. Okey, cukup kita teruskan. Okey. Boleh tolak dengan tarik. Okey. Betul juga Hani Sofia, betul juga tu. Betul juga. Okey. Baik. Kita terus sambung. Okey. Bila ditubuhkan Malayan Union, apakah reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union? Adakah orang Melayu ni biar aja Malayan Union ni? Jom kita tengok. Kerajaan British telah isytiharkan Malayan Union. Bayangkan kerajaan setelah dapat je tantangan tu, kerajaan British mengisytiharkan Malayan Union pada 1 April 1946. Apa yang kamu tahu tentang 1 April? Apa yang kamu tahu tentang 1 April? Cikgu tanya. Ya, betul Diana. Okey. Ya, okey, iaitu April Fool. Seolah-olah Malayan Union ni adalah satu April Fool untuk penduduk-penduduk Tanah Melayu. Bayangkan kurang ajar betul. Baik, ya betul Hana, kan? Betul. Tetapi inilah rentetan dan sejarah yang kita perlu jadikan apa? Jadikan pengajaran dan iktibar. Betul. Kalau tak ada Malayan Union, tak adalah Persekutuan Tanah Melayu. Tak ada Persekutuan Tanah Melayu, tak adalah Malaysia. Betul. Memang betul. Okey. Tetapi kita peristiwa yang telah berlaku dulu tu, kita nak jadikan dia pengajaran. Supaya kita berhati-hati dengan penjajah. Berhati-hati. Dan bayangkan diwar-warkan pada 1 April, iaitu pada tarikh di mana penduduk barat meraihkan April Fool. Seolah-olah Malayan Union ni adalah satu April Fool untuk negara kita. Negara kita dibuat main. Dibuat main je. Bayangkan negara kita dibuat main. Negara kita ni, rakyat semua
Dibuat main saja. 1 April tu. Bayangkanlah. Patut ke kita berbangga? Tak patut. Memang kita tak sambut. Tetapi bagi dia orang kita ni dibuat permainan saja. Sebab tu kita tak patut raikan April Fool itu. Kerana April Fool itulah sebenarnya pada tarikh itu, okey, kita, negara kita telah hilang kedaulatan. Raja-raja Melayu hilang kuasa dan diambil oleh Malayan Union, iaitu British. Nampak? Okey. Ya, betul. Nanti cari Diana. Baik. Pada tahun 1946, okey, kertas, okey, something, okey, kertas putih yang diperkenalkan oleh British, yang kita bincangkan awal-awal dulu, diperkenalkan oleh British, menimbulkan reaksi, ada yang menyokong dan ada yang tidak menyokong. Okey, khususnya Raja-Raja Melayu, masyarakat Melayu dan juga Persatuan-Persatuan Melayu. Semua tak menyokong Malayan Union ni. Tak suka. Dan Malayan Union ditentang oleh Raja-Raja Melayu, orang Melayu dan even bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di tanah Melayu pun juga tak menyokong Malayan Union ni. Nak nampak tak Maknanya bekas pegawai British pun tak suka dengan Malayan Union ni. Sebab dia kata ini satu bentuk penjajahan ni. Ya, betul. Okey. So ingat jangan kita raikan April Fool, jangan. Okey. Ingatlah satu perkara, bahawa itu hanyalah permainan orang-orang barat. Okey, dan yang kedua iaitu kerana apa? Pada tarikh itulah negara kita hilang kedaulatan. So jangan raikan. Kalau kita raikan seolah-olah kita meraikan, tanah Melayu dulu pernah jadi Malayan Union. Adakah itu yang patut kita banggakan? No. Okey. Ingat tu ya. Baik. Jadi kita lihat bagaimana penentangan Raja-Raja Melayu. Ya, benda yang lepas jangan dikenang. Betul tu. Tetapi ingat, benda yang lepas jadikan pengajaran. Betul tak? Jangan dikenang tapi jadikan pengajaran. Ingat tu. Jadikan pengajaran. Okey. Baik. Kita lihat penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Terdapat pelbagai reaksi Raja-Raja Melayu yang menentang pelaksanaan pentadbiran Malayan Union. Okey. Sebab apa? Okey, kita lihat Malayan Union merupakan satu bentuk penjajahan secara mutlak. Is a total imperialism. Okey, total imperialism, iaitu penjajahan secara mutlak oleh kerajaan British. Maknanya mutlak ni apa? Raja-Raja Melayu dah tak ada kuasa langsung. Hanya jaga bahagian adat aja dan agama Islam. Totally pentadbiran semua adalah British. Sultan Melayu kehilangan kedaulatan. Hilang kuasa politik yang selama ini menjadi hak Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu kemudiannya menyuarakan bantahan dan tentangan baginda terhadap Malayan Union melalui pelbagai cara. Jadi Raja Melayu tidak berdiam diri. Mereka pun membantah. Jadi kalau kita lihat antara cara bantahan Raja-Raja Melayu, yang pertama, kalau kita lihat golongan-golongan politik orang-orang atasan ini, kalau mereka membantah, mereka akan membawa kepada kehakiman ataupun mahkamah. Dia bukan macam penentangan kita. Kita ni orang bawahan rakyat ni menentang dengan cara gunakan pistol lah, gunakan keris lah, gunakan apa semua kan. Tapi kalau di peringkat raja-raja, tak. Kami akan bawa ini kepada kes ini kepada mahkamah. Nampak? Jadi itu perbezaan orang-orang politik dan orang-orang besar di peringkat pemerintahan. Itu cara mereka. Jom kita lihat. Raja-Raja Melayu membawa kes Malayan Union ini, membawa kes ke Mahkamah Tinggi England. So persidangan Raja-Raja Melayu di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar pada bulan April 1946 memutuskan untuk mengemukakan bantahan melalui Mahkamah Tinggi di England. Especially kalau kita lihat Sultan Perak, Sultan Kedah dan even Sultan Johor akan berangkat ke England sekiranya kehadiran baginda diperlukan di mahkamah tersebut. Dan apabila kes ini dibawa ke Mahkamah Tinggi,
mengejutkan di mana kita lihat menurut sistem perundangan Islam, McMichael menurut sistem perundangan British, menurut sistem perundangan British, okey, McMichael rupa-rupanya mendapatkan persetujuan daripada Raja-Raja Melayu dengan cara yang tidak sah. Maknanya apa? Maknanya even British pun mengakui, oh iyalah, memang McMichael memang mendapatkan cara tanda tangan itu, memang cara tu tidak sah, tak valid. Kami pun mengakui itu tidak valid. Nampak tak? British sendiri pun kata benda tu tak valid, cara itu tidak valid. Dulu kapal, mereka pergi naik kapal dan waktu itu dah ada kapal terbang rasanya. Dah ada kapal terbang. 1996 dah ada kapal terbang. Kemudian, yang kedua kita lihat Raja-Raja Melayu menghantar surat bantahan ke London, hantar surat. Sultan Kedah, Perak dan Johor mengutus surat bantahan kepada George Henry Hall. McMichael tu Hana adalah Harold McMichael. Dialah yang telah mendapatkan tanda tangan raja-raja tadi. Dia yang memaksa mendapatkan tanda tangan raja tadi, yang 9 orang tadi kan. Jadi dia gunakan strategi desakan dan paksaan. Even British pun kata apa? Oh, itu tak betul, cara tu tak betul. Tak betul cara dia. Baik. Jadi kalau kita lihat, Sultan Kedah, Perak dan Johor utus surat bantahan kepada George Henry Hall mendakwa baginda diperdaya, ditipu oleh McMichael sebenarnya. Jadi malah beberapa orang raja mendakwa diugut supaya menurunkan tanda tangan tanpa menyedari akibatnya. Diugut untuk turunkan tanda tangan. Jadi Raja-Raja Melayu memohon British mansuhkan persetujuan yang telah ditandatangani itu. Malah Tuanku Said Putra Jamuluddin juga kirimkan telegram. Bukan telegram phone ni bukan. Telegram dulu adalah satu surat kecil yang dihantar untuk utusan ataupun mesej-mesej untuk yang perlu dihantar dengan segera. Itu telegram. Tak guna WhatsApp pandai. Zaman tu mana ada. Okey. So Tuanku Said Putra Jamuluddin juga mengirimkan telegram kepada kerajaan British di London untuk menyuarakan rasa tak puas hati baginda terhadap tindakan McMichael. Dan baginda tidak diberikan peluang untuk mendapatkan nasihat daripada pembesar negeri sebelum memberikan persetujuan. Kamu tahu kan, prosedur sultan-sultan, kalau dia orang dapat, contohnya Harold McMichael, dia kata, okey, kami nak menubuhkan Melayu Union, minta sultan tanda tangan. Sepatutnya, sultan akan buat apa tahu? Sultan akan berbincang dengan pembesar-pembesar, iaitu Majlis Undangan Negeri, untuk bertanya, macam mana kita perlu bincangkan. Tapi ini tak. McMichael desak, kami nak cepat. Kan? Sign segera. Kalau tidak, kami akan dia lakukan ugutan lah. Kami akan turunkan tahta tuanku dan anak tuanku akan naik menggantikan tuanku. Dia mendesak. Jadi nampak tak? Dahlah tidak diberikan peluang untuk berbincang dengan penasihat sultan dulu. Kan? Nampak tak? Seolah-olah dia orang ni, McMichael ni, memang minta kasut saya setuju lah, senang cerita. Memang minta kasut saya setuju, letak kat muka. Memang dia nak macam tu. Memang. Geram betul lah. Suka hati je kan. Saiz 12 lah Saiz 12 penuh kat muka kan. Jadi geram betul. Ya, terompah lagi baik kan. Minta, dia mengugut tak tahan tu, geram betul kan. Jadi Sultan telah hantar surat bantahan ke London. Hantar surat bantahan, begitu juga telah membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi England. Kan, ugut kubur dia pula. Lain macam kau ni. Baik. Kemudian, yang ketiga, menyokong Kongres Melayu. Baik. Mungkin ada pertanyaan tentang Kongres Melayu. Baik, Kongres Melayu sebenarnya adalah satu perhimpunan orang-orang Melayu yang menentang Malayan Union.
itu dipanggil kongres. Okey, kongres ialah perhimpunan ya. Kena faham ya, kongres tu ialah perhimpunan orang-orang Melayu di mana Kongres Melayu disokong oleh Raja-Raja Melayu. Yes. Kongres ini kenapa buat perhimpunan ini? Untuk menunjukkan kesungguhan orang Melayu menolak Malayan Union. Kami tolak Malayan Union. Jom kita berkumpul. Kami menolak Malayan Union. Sultan Hishamuddin, even Sultan Hishamuddin Alam Shah okey. Sultan Hishamuddin Sultan negeri mana? Siapa tahu? Sultan Hishamuddin Alam Shah. Bagus Zaim. Okey. Yes, betul, lebih kurang macam tunjuk perasaan lah. So Sultan Hishamuddin Alam Shah iaitu Sultan Selangor pada waktu itu sanggup menderma sebanyak 15,000 kepada Persatuan Melayu Selangor yang menjadi tuan rumah Kongres Melayu pertama. Malah baginda juga merasmikan pembukaan kongres ini. Ya, kongres ini bertujuan untuk apa? Tunjuk perasaan, protes. Dan Sultan Selangor menderma sebanyak 15,000. Ingat 15,000 tahun-tahun 1946 besar tau. Duit tahun-tahun 1946 ni dulu, okey, duit 10 sen adalah boleh beli secawan kopi. 10 sen boleh beli secawan kopi. Bayangkanlah. Agak-agak 15,000 tu sekarang ni mungkin dalam 150,000 kot. Mungkin juga 1.5 juta. Mungkin. Nampaklah. Jadi Sultan Selangor sanggup menderma. Okey. Untuk menyokong Kongres Melayu. Ya, lebih kurang lah. Starbucks Sarawak dulu 10 sen je. Walaupun Starbucks tak ada lah zaman tu. Mana ada Starbucks. Kan? Kan? Memang murah. Okey, memang murah. Okey, ya, Starbucks agak Yahudi. Memanglah sebab memang datang daripada Yahudi. Okey. Baik, Kongres Melayu. Kemudian yang keempat kita lihat Permaisuri Perak. Permaisuri Perak juga memimpin gerakan menentang Malayan Union. Nampak tak? Orang kuasa wanita. Kuasa wanita iaitu diketuai oleh Permaisuri Perak. Okay, ahli Parlimen British tiba di Kuala Kangsar Perak, tempat Sultan Iskandar Shah bersemayam. Perhimpunan besar-besaran di Padang Bandar Diraja Kuala Kangsar menunjukkan raja dan rakyat bergabung menentang Malayan Union. Buktinya iaitu Tuanku Permaisuri Perak Raja Perempuan Kalsum mengetuai barisan hadapan perarakan bersama-sama dengan wanita negeri Perak. Perarakan itu berjaya melintasi raja-raja Melayu, ahli Parlimen British dan pemimpin Melayu yang berada di atas pentas. Mereka sangat kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh Tuanku Permaisuri Perak itu. Siapa orang Perak? Kan? Ada orang Perak lah. Ada orang Perak? Zaim orang Perak lah. Cerita. Okey. Okey, benda hantarnya. Okey. Kan teman dah fikir dah, teman dah bagi tahu dah. Kan. Tiba-tiba ya. Ini pengaruh apa? Pengaruh kampung pisang bersiri-siri ya. Kampung pisang bersiri. Ada komanya. Ajanya yuk. Macam-macam kan. Okey, baik. Kemudian yang kelima kita lihat yang pada akhirnya memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Memulaukan. Nampak tu? Maknanya apa? Meninggalkan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Kita tahu pelantikan Gubernur Malayan Union ini pada 1 April 1946. Betul? 1 April 1946, Raja-Raja Melayu telah memulaukan upacara pelantikan Gubernur itu setelah perjumpaan dengan Dato' Onn Jaafar. Alright. Suddenly muncul nama Dato' Onn Jaafar. Okey, satu watak yang sangat penting okey. Dato' Onn Jaafar di Hotel Station. Dato' Onn Jaafar mempersembahkan resolusi Kongres Melayu. Maknanya mempersembahkan kita kata satu cadangan daripada Kongres Melayu, iaitu dia memohon supaya Raja-Raja Melayu bersama-sama dengan rakyat untuk apa? Pohon Raja-Raja Melayu dengan rakyat kita semua boikot
upacara pelantikan Gubernur Melayu Union itu. Jom. Okay, mohon tuanku boykotlah. Janganlah pergi ke majlis pelantikan Gubernur itu ya tuanku. Ampun tuanku. Itu On Jaafar bagi tahu kepada Raja-Raja Melayu. So ribuan orang Melayu yang berhimpun di hotel station pada waktu itu melaungkan daulat tuanku dan hidup Melayu. Raja-Raja Melayu nekat memulaukan upacara pelantikan Gubernur Melayu Union iaitu Sir Edward Gen dan mengadakan sidang akhbar. Nampak tak? Jadi kita patut mencontohi sikap pemimpin yang mempunyai semangat sanggup berkorban untuk bangsa dan tanah air. Ya, mereka sedia mempertahankan kedaulatan negara walaupun menghadapi pelbagai halangan daripada pelbagai pihak. Nampak tak? Semangat itu yang kita nak sebenarnya. Semangat itu. Jadi, sementara itu, cikgu telah sediakan ada satu video yang mungkin kita boleh tonton berkaitan dengan Malayan Union. Penentangan Malayan Union. Tadi si Diana Wafia kata apa? Rasa macam nak join lah. Jom. Rasanya kita boleh join lagi. Jom kita tengok. Anwar Malik tak ikut? Ada kat atas tu. Ada. Okey. Ini yang berlaku di hotel station. Seperti mana dalam buku teks tadi tulis di hotel station mereka menentang Malayan Union tu, dengan berhimpun dan mohon supaya Raja-Raja Melayu jangan menghadiri pelantikan Gubernur Malayan Union kan. Di sinilah orang-orang Melayu berkumpul dengan Raja-Raja Melayu. Pertama kali aku lihat orang Melayu satu. Tidak menghiraukan bahaya yang menunggu. Biar sampai petukan darah. Kita sudah tidak peduli. Sekarang baru British tahu apa berlaku bila semangat Melayu memberontak. Ampun Tuan. Teruskan perjuangan. Beta sokong. Cantik nama UMNO yang Jabbar berikan. Bukan saya yang beri, tapi Anwar Malik yang berikan. Saya hanya tambah nasional aja. Rakyat marah dengan pengkhianatan ini, Tuanku. Tapi mereka tak salahkan Tuanku di atas Malayan Union ini. Kami faham. Tapi sudah ditandatangani. Tak boleh buat apa-apa lagi. Their Highnesses are not going. Yes, they are not going. On says the Sultans are not coming. That's outrageous. How dare he? Has he forgotten who came back to save Malaya? Tuanku dan Tuanku Sultan yang sudah menulis nota bantahan itu akan ditimbulkan di Parlimen Britain, Tuanku. Batik dan rakyat minta Tuanku memulaukan pengisytiharan Gubernur Malayan Union sebagai bantahan. So where are they? They will remain here. For the last time, they are not going. Get me Newbold. Yes, sir. Ahli majlis yang telah dilantik British juga akan memulaukannya, Tuanku. Kami akan cuba sedaya upaya. Biar kami fikir dulu.
rakyat masih sayangkan tuanku. Mari, silakan. Nampak? Ya, itu jangan biasalah, itu dalam filem ya. Itu dalam filem. Okey, baik. Itu lakonan semula, lakonan semula. Tapi kita kena faham bahawa itulah berkaitan dengan bagaimana penentangan, saat-saat penentangan Malayan Union dia. Jadi kita lihat bagaimana bersatunya rakyat dan juga raja-raja Melayu dengan penentangan. Ini sebenarnya adalah, kalau tak silap cikgu, cerita Hati Malaya. Hati Malaya. Jadi itu cerita Hati Malaya yang kamu boleh tonton selepas inilah, kalau kamu ada filem tu boleh tengok. Jadi itu yang kita lihat bagaimana rakyat bersatu dengan raja-raja untuk menentang Malayan Union. So kalau kita lihat filem tu, ya memang rasa macam mata masuk abuk kan. Mata masuk abuk. Jadi itu sebenarnya. Saya rasa bangga pula ni. Baguslah. Kan? Baguslah, bangga. Sebab apa? Sebab ini sejarah negara kita tau. Ini sejarah negara kita. Kan? Apa lagi yang kita nak banggakan selain daripada sejarah negara kita? Inilah dia. Potong-potong tadi. Rasanya Netflix tak ada kot. Cubalah cari, rasanya mungkin ada kot. Itulah antara berkaitan dengan Malayan Union ya. Jadi itu situasi yang berlaku. Situasi yang berlaku dalam penentangan di hotel station dia, hotel station. Jadi bangga ya, kita bangga kerana ada bersatunya. Bersatunya antara rakyat dan juga sultan. Right. Jadi itu berkaitan dengan Malayan Union. Baik. Boleh kita sambung lagi? Ke kamu rasa dah tanda putera kat? Bagus. Okey, boleh kita sambung lagi? Laju gila. Okey. Nak tidur dah pula. Okey. Ke macam mana? Nak sambung ke ataupun kita nak hentikan di sini? Kita ada lagi, iaitu tadi bantahan daripada sudut Raja-Raja Melayu. Yang ini bantahan daripada orang-orang Melayu pula. Makan angin lah cikgu. Okey, makan angin. Cikgu, ada banyak lagi ke? Sebenarnya bab ni besar, tapi kita akan buat dalam bentuk 3 ni lah 3 kelas ataupun 4 kelas. Relax, kita tak perlu nak kerja apa-apa, betul tak? Kamu pun tak sekolah lagi kan? Kamu pun lambat lagi pergi sekolah kan? Kita berjalan-jalan. Okeylah. Kalau macam tu kita akan 2 jam cerita tu. Ya, betul. Baik.